juga. So hari ini kita akan belajar lagi, ini kelas kedua lah, berkenaan dengan penapis udara kuku. So disebabkan oleh sekarang ni kita ni fokus, kita kena shift kepada penapis udara. So penting untuk kita betul-betul take note, kita ambil kertas, kita ambil pen, kita tulis apa benda yang kita dapat, apa benda idea yang kita ada, supaya kita boleh menjual dengan lebih senang lah. Alright, pertama sekali, apa yang saya boleh share lah. Apa yang saya share ni memang akan nampak lah lebih kepada apa benda masalah dan apa benda solusi. So mungkin semasa kelas kejap lagi, korang boleh tulis benda ni sebagai idea untuk korang nak buat ayat-ayat iklan, ayat-ayat copywriting. Sebab bila kita buat ayat copywriting, dia tak semestinya kita buat ayat copywriting yang mana benda tu sekadar kita cakap ini produk penapis penapis udara C model, harga dia 66. Dia tak semestinya macam tu. Kita boleh buat dalam bentuk problem solution. So benda tu adalah antara kaedah yang lebih efektif lah, macam kita dengar tadi kan, siapa yang masuk awal tadi dengan Najib Asadok, dia share benda tu. Kita kalau share fakta dengan share emosi, yang mana yang lebih efektif? Share emosi. So problem solution ni ia adalah melibatkan emosi. So benda ni saya share ada few benda lah. Dia lebih kepada masalah yang dialami oleh orang ramai, yang kita boleh besarkan masalah tu dan kita boleh jadikan solusi untuk menjual. Orang dengar bunyi bising-bising tak? Macam bunyi benda barang jatuh ke apa, ada dengar tak? Ada. Dengar Okey, minta maaf sebab saya punya saya punya tuan rumah kat sini, dia buat dia tengah tukar bumbung. So benda ni di luar kawalan kita, sama dengan pemasangan. So dia di luar kawalan, so kita just proceed ya. Okay, so first kali, Okay, so kuku air purifier, product knowledge and how to pitch. Okay. First kali kita akan bincang kenapa kita perlukan penapis udara. Yang kedua, kita akan pergi kepada kelebihan dan manfaat. Ketiga, kita akan pergi kepada 4 penapis udara kuku sebab kita ada 4 produk lah. Keempat dan kelima ni kalau sempat kita pergilah. Sebab yang kelima tu hari tu Kak Su dah buat, sebab ini saya punya slide yang sebelum ni lah. So saya just pergi 1, 2, 3 lah. Yang nombor 5 tu Kak Su dia dah buat satu kelas yang betul-betul spesifik berkenaan dengan cara nak menjual, cara nak closing. Okay. Kenapa kita nak kena ada penapis udara? Siapa yang masih belum ada penapis udara, boleh tulis tak? Dekat dalam ruang chat tu. Tulis nombor 3. Tulis nombor 3. Siapa yang belum ada lagi? Jangan malu tau, sebab apa? Kita nak tahu kalau belum ada, mungkin korang belum faham apa benda yang kita orang faham. Sebab kami yang ada ni, kami ada cara faham yang berbeza. Yang belum ada mungkin berbeza lagi. Okay, siapa yang tak ada, tulis dekat ruang komen. Saya tak ada. Okay. Alright. Okay, kenapa kita perlu ada penapis udara? Yang pertama sekali adalah kita sensitif kepada habuk. Ada tak sesiapa dekat dalam kelas hari ni yang ada masalah sensitif dengan habuk? Boleh jadi dia ada masalah sensitif habuk, mungkin dia ada masalah resdung lah. Ada masalah resdung, pagi-pagi kalau dia bangun daripada tidur, dia bangun, lepas tu dia pusing, asyum. Ataupun dia bila habuk banyak je, dia akan macam dia akan gosok-gosok mata, gosok-gosok hidung sampai mata dia merah-merah kan. Kalau postman sampai dekat rumah dia pagi-pagi, tengok muka dia pun macam teruk betul kan. Itu disebabkan oleh habuk. Ataupun masalah habuk, mungkin kita ada anak-anak yang alahan habuk dari sudut asma kan. Asma, bangun pagi je dia punya pernafasan dia berbunyi-bunyi. Kesian tau kalau anak-anak yang ada masalah asma, masalah sensitif dengan habuk ni, dia orang bertemu dengan musuh utama dia, habuk. So benda tu dia akan menyebabkan anak-anak kita ni dia mungkin suka nak bernafas lah dengan baik. So ini antara sebab lah kenapa kita nak kena ada penapis udara kuku. So ini kita cerita pasal kenapa kita nak kena ada kan.
So ini adalah sebab yang pertama. Kita sensitif dengan habuk. Sebab yang kedua residu. Macam tadi kita sebutlah, yang jenis bangun pagi, bersih-bersih, dia gatal-gatal hidung, gatal-gatal mata. Ada kita punya NM sebelum ni, NM Rosmaizi, NM Rosku. Dia sebelum ni dia tak pakai penapis udara. Tapi so bila dia tak pakai penapis udara, dia bangun pagi daripada tidur, biasanya dia akan bersin-bersin lah. So benda tu isteri dia pun perasan lah masalah yang berlaku kepada NM Rosku. Pagi-pagi asyik bersin, gatal hidung. Benda ni tak lain tak bukan disebabkan oleh dia punya masalah sinus. Tapi bila lepas dia dah pasang penapis udara, dia bangun pagi dia dah tak ada masalah bersin lagi. Sebab apa? Sebab habuk-habuk yang disedut oleh penapis udara adalah habuk jenis yang halus. Kita boleh nampak ada sebahagian habuk yang kita boleh nampak dia berterbangan kan. Tapi ada habuk yang memang dia dengan mata kasar kita tak boleh nak tengok. Tapi benda-benda macam tu yang disedut oleh penapis udara kita. Itu sebab yang kedua. Ketiga disebabkan oleh asma. Yang kita sebut tadi lah asma. Keempat, kalau kita bela haiwan dalam rumah. Kalau kita bela haiwan macam kucing ke ataupun ada sebahagian yang non-Muslim bela anjing, dan apa-apa haiwan yang selainnya lah macam hamster ke apa semua tu kan. So biasa apa masalah yang melibatkan kucing ni? Apa yang saya nampak lah, sebab saya tak bela kucing, tapi apa yang saya nampak ada 3 masalah lah. Ada 3 masalah. Masalah yang pertama obviously adalah bulu. Bulu-bulu halus dia akan berterbangan dalam udara. So sebahagiannya akan melekat dekat sofa, akan melekat dekat kapet, akan ada dekat atas lantai. So itu masalah yang pertama. So masalah yang kedua adalah masalah bau. Dia akan ada masalah bau. Dan masalah yang ketiga biasanya adalah disebabkan oleh ini saya punya apa yang saya fikirlah kan, boleh jadi masalah kualiti udara dalam rumah tu lah. Mungkin akan jadi lebih kurang elok lah disebabkan oleh ada haiwan dia merembeskan dia punya macam bau badan dia, peluh dia apa semua tu kan, yang boleh jadi dia membawa dia membawa bakteria lah. So sebab tu ada kalau kita tengok lah sebahagian orang dia tak boleh, kalau dia walaupun dia suka kucing dia tak boleh main dengan kucing disebabkan oleh bila dia main dengan kucing badan dia akan gatal-gatal apa semua tu lah. So itu antara sebab dia. Kena kalau macam orang yang dia bela kucing dia gunakan penapis udara kuku, masalah ni dia dapat diselesaikan lah. Yang pertama, bulu halus akan disedut. So benda ni memang ada. Kalau kita tanya orang-orang yang gunakan penapis udara, kita tengok penapis udara dia tu melekat bulu-bulu. Yang kedua, bau akan berkurangan. Sebab kita punya penapis udara ni dia special, ada bahan dekat dalam dia tu yang dapat bantu untuk untuk menapis bau-bau yang kurang menyenangkan lah. So dia ada satu filter, layer of filter yang dipanggil deodorization filter. So benda tu yang digunakan, yang dapat bantu untuk kurangkan bau. So nanti saya akan explain lah deodorization filter tu apa. Ketiga, berkenaan dengan bakteria dalam udara kan. So kita ada fungsi CPI, kuku plasma ionizer. So benda tu dia dapat merangkap bakteria dalam udara. So sebab tu bila siapa yang bela kucing ni, kita boleh tembak dia dengan masalah-masalah yang kita sebut tadi lah. Okay, kemudian kesihatan isteri dan bayi. So benda pasal masalah kucing ni pun kita boleh juga relate dengan masalah kesihatan orang dalam rumah tu lah. Mungkin orang yang mungkin dia sendiri ataupun dia punya anak-anak ke dan sebagainya. So mungkin dia punya concern adalah dia suka bela kucing tapi dia tak suka kalau macam orang datang rumah dia komplain cakap rumah kau ni bau kucing kuat. Dia tak suka dengar benda macam tu. So kita boleh trigger orang dengan benda macam tu juga. Okey, kemudian yang kelima adalah kesihatan isteri dan anak. Biasanya kalau ada orang yang dia baru kelahiran anak, biasa dapat baby baru, memang trigger yang sangat kuat untuk orang pasang penapis udara. Seriously, saya pun tak pasti kenapa, tapi
bukan saya tak pastilah, saya nampak lebih kepada diorang punya concern. Dia tak nak anak dia tu menghirup udara yang tak sihat lah dalam rumah. So ada kawan saya yang dia selepas baby dia lahir je, dia contact saya, dia kata dia nak beli penapis udara di modern. So benda ni dia jadi satu trend lah. Kita boleh tanya kawan-kawan kita yang dah kahwin, yang baru kahwin ke, yang baru nak dapat anak, kita boleh try approach dia untuk dapat penapis udara itu. Okay, seterusnya pencemaran gas dan asap. So kita memasak dekat dalam rumah. Kita masak dalam rumah. Lagi-lagi kalau orang yang duduk kat area bandar ni biasanya jarang lah nak buka tingkap disebabkan oleh udara kat luar pun tak bersih. So udara dalam rumah tu dia kepam macam tu kan. Lepas tu bila kita masak, kita pusing kita punya tombol dapur tu, ketak, gas dah keluar. So gas tu yang kita akan hidu tau kalau kita punya pengudaraan di rumah tu tak berapa bagus. Selain daripada gas macam ni, asap memasak pun dia memainkan peranan juga. Dan kemudian selain daripada pencemaran gas dengan asap ni, dia ada pencemaran bahan kimia yang lain lah. Contoh kalau kita gunakan penyembur kan, kita guna spray untuk nak bunuh nyamuk, bunuh haiwan, bunuh serangga. Benda tu pun sebenarnya memberi kesan kepada kita punya kesihatan. So sebab tu kita kena guna penapis udara untuk kurangkan masalah-masalah macam ni. Kemudian ketujuh, kita tinggal berhampiran dengan kilang ataupun duduk dekat bandar besar lah. So apa masalah yang kita boleh kaitkan dengan rumah di bandar besar ni adalah tak lain tak bukan jerebu, habuk, debu yang akan masuk ke dalam rumah. Memang cepat je. Lagi-lagi duduk dekat tepi kilang lah, memang bau dia memang tak boleh nak cakap lah macam mana kan. Lagi-lagi kalau yang duduk dekat area kilang getah, itu memang lagi masak lah. Bau dia memang sangat strong kan. So bila kita ada kawan-kawan kita ada prospek kita yang rumah dia memang berhampiran dengan kilang, berhampiran dengan tempat construction. So itu trigger yang sangat kuat lah untuk orang nak membeli. Sebab tu saya ada dengar lah sebahagian daripada perkongsian ejen-ejen yang lain, diorang kata yang berniaga dekat brand kios, brand store lah, sebab biasanya kalau diorang approach orang untuk beli penapis udara ni, antara soalan yang ditanya, cik tinggal dekat mana? Kita tanya dia dia tinggal dekat mana, ataupun dia nak rumah dia ni jenis landed ataupun jenis apartment. Sebab apa? Kita nak buat kita nak investigate dia punya masalah. Kita nak tahu kalau dia kata dia tinggal dekat kondo. Okey, kondo dia dekat area mana? Kalau dia kata dekat dengan kilang, ataupun kalau dia cakap dekat location sekian-sekian, kita tahu location tu dekat tepi highway. So kita boleh cakap dekat dia, cik ni rumah cik ni dekat tepi highway kan? Dekat situ tak cepat berhabuk ke rumah? Mesti dia akan kita kena ada soalan-soalan yang menduga lah supaya boleh bagi information kepada masalah yang dia sedang lalui. Okey, tapi rumah yang dekat dengan kilang, dekat dengan bandar besar, tempat construction, memang dia akan ada masalah ni, masalah habuk, masalah jerebu dan sebagainya lah. Kemudian yang ke-8, jiran bakar sampah. Ini yang saya lalui lah sekarang daripada beberapa tahun lepas. Jiran belakang rumah dia selalu membakar sampah, tapi jauh sikit, tapi tetap asap tu masuk ke dalam rumah. Kalau kita tak tutup tingkap, tak tutup pintu, memang bau asap tu masuk dalam rumah lah. So benda tu memang kita tak tahan. Saya sendiri pun memang tak tahan bila berlaku macam tu. Sebab saya duduk rumah kampung, memang duduk rumah townhouse, kawasan kampung kat sini. Kalau berlaku kebakaran kan, maksudnya orang membakar sampah, memang saya akan tarik lah. Ada masanya saya akan tarik saya punya air purifier tu, letak dekat dengan pintu supaya bau asap bakar tu dapat dikurangkan dengan segera. So memang tak tahan lah. Saya memang tak boleh tahan. Lagi-lagi kalau jiran bakar sampah, dia akan affect kita punya bau dalam rumah. Kalau kita tengah jemur baju pun memang jadi sakit hati lah. Sebab baju kita akan berbau bau bakar. Okay. Kemudian masalah ke-9 adalah pasang di pejabat. Orang nak pasang kat pejabat ni,
Biasa orang dekat pejabat dia bekerja sekitar berapa jam sehari, 8 jam. Cuma sekarang ni orang kerja sekarang daripada mana? Daripada rumah. So banyak orang yang kerja daripada rumah, ada juga yang kerja dekat pejabat. So orang kerja dekat pejabat, kalau kita nak jual untuk corporate sales lah, orang duduk kat office 8 jam sehari, biasanya masalah udara dekat sana termasuk yang saya tulis kat sini lah. Ruang dah lah tertutup, cahaya matahari tak masuk, gunakan kapet lama, aircon lama, ceiling lama. So barang-barang lama ni, kapet yang lama, kalau kita try lah ketuk-ketuk sikit, biasanya dia akan keluarkan dia punya macam dia punya bau-bau dia ataupun dia punya ni tau, debu-debu dia yang lama tu sebenarnya tak berapa sihat, dan dia boleh menyebabkan orang rasa sesak lah, sebab dia keluarkan, ada, saya pun tak pasti benda apa kan, dia macam dia punya debu-debu dia tu lah, debu-debu terkumpul dia tu memang sangat kawan dekat kapet-kapet lama. Lagi-lagi kalau aircon lama biasanya dekat pejabat-pejabat kerajaan ke, aircon yang lama tu, kalau kita perasan yang duduk kat ceiling tu, dekat dalam tu belum tentu bersih tau. Sebab ada kawan saya, dia punya family ada masalah, dia terkena kanser satu ketika dulu disebabkan oleh aircon. Sebab dalam aircon dia tu ada banyak ada tikus mati, ada serangga-serangga rosak yang mati dekat dalam tu. So bila ada binatang yang mati dekat dalam tu dengan haiwan perosak yang mati dalam tu, so benda tu menyebabkan bau bangkai dia tu akan sampai ke dalam udara dekat office tu. So kalau kita bayangkanlah, kalau satu hari 8 jam bekerja, so satu minggu 40 jam kita bekerja. Kalau satu bulan dah 160 jam kita duduk dalam office, kita hidu bau benda tu. So nampak tak? Benda ni sangat memberi kesan kepada kesihatan. So itu antara sebabnya kena gunakan penapis udara supaya dapat kurangkan masalah-masalah pencemaran udara dalam pejabat lah. Tapi sekarang ni sebab orang kerja dekat rumah, work from home, so kita boleh suggest orang untuk pasang dekat rumah. Sebab sekarang ni orang kerja dekat rumah, stres tau, udara tak berapa sihat, dengan sebagai anak-anak sekolah dekat rumah kan. So diorang dah stres dengan situasi sekarang ni. Tambahan pula udara dekat rumah dia tak boleh nak buka tingkap disebabkan oleh pengudaraan dekat area bandar ni tak berapa cantik sangat. So diorang terpaksa, diorang ada satu lagi pilihan untuk pastikan minda diorang lebih jernih, diorang punya pernafasan lebih baik, gunakan penapis udara. Okey. Ke-10, inginkan udara segar 24 jam. Alright. So satu lagi, KKM pun dia sarankan untuk kita gunakan, sebaik-baiknya gunakan penapis air dalam bilik jika ada. Benda ni kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 11 Februari yang lepas. Nak pastikan udara kita lebih segar dalam rumah, buka tingkap, buka pintu supaya dapat airflow yang lebih elok lah. Tapi selain itu gunakan penapis udara juga dalam rumah, dalam bilik kalau boleh. Okay. So buat masa ni ada sebarang persoalan ya? Okay, saya baru perasan dalam komen. Saya tak ada. Pak Padi tak ada. Okay. Azmi selalu bersin saya bila banyak habuk kulit jadi gatal-gatal. Okay, betul? Tak boleh habuk banyak bersembuh. Macam sekarang orang bakar sampah. So masalah orang bakar sampah ni memang susah lah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kita nak marah dia pun dia akan bakar lagi. Better masa guna penapis udara ni buka tingkap ke tutup tingkap. Kalau saya tak kisah sangat orang buka tingkap ke tutup tingkap ke. Sebab macam tak ada beza sangat pun. Sebab benda ni dia semata-mata tapi mungkin kalau ada NM lain yang boleh share pendapat, mungkin ada yang lebih tahu kan. Tapi bagi saya tak ada beza pun. Sebab saya biasa saya buka pintu je dekat rumah, tapi air purifier saya akan sentiasa on lah 24 jam. Sangat berguna, letak satu dekat rumah kucing. Okey, Kak Zu dia ada bela kucing dekat rumah kan. So dia letak satu dekat area kandang kucing dia. Sebab apa? Sebab dekat area tu lah
kucing dia membuang kan, satu. Yang kedua, kita boleh kurangkanlah bau-bau yang kurang best tu bila kita letak penapis udara ni dekat area tu. Okey, kita pergi kepada kelebihan dan manfaat penapis udara. Okey, kat zoo apa? Satu letak kat luar rumah, kat cage kucing juga, ada 2 air purifier untuk kucing je. So untuk orang yang boleh kucing kan, kita tengok kat zoo, dia pun ada 2 buah air purifier yang digunakan untuk kucing saja. So kita boleh bayangkan lah macam mana kalau orang yang sangat mencintai kucing, dia sangat sayang kepada kucing dia, apa benda yang dia akan sanggup invest semata-mata untuk kucing dia. So benda ni kita boleh take note lah, kita boleh belajar daripada apa benda yang orang lain dah lalui. Macam kat zoo, dia beli penapis udara ni semata-mata untuk kucing je. So kita pun sama, boleh cari kawan-kawan kita, family kita yang memang betul-betul pencinta kucing. Kita boleh cerita dekat dia. Ada orang ni kan, dia dah beli 2 biji penapis udara untuk kucing je. Okay, alright. So kelebihan dan manfaat penapis udara kuku. Okay, yang pertama, kita dapat menapis kotoran, habuk, debu, haba, bakteria, kotoran dan gula haiwan lah. So benda ni yang paling obvious lah. Paling obvious sekali dia dapat tapis benda-benda macam ni. Yang kedua, dia ada sifat bakteriostatik. So kita gunakan kita ada teknologi plasma ionizer. So plasma ionizer ni dia dapat halang pembiakan bakteria dalam udara. So bila bakteria dirembes dalam udara di rumah, kuku plasma ionizer ni lah yang akan memerangkap kotoran-kotoran tu untuk dijadikan untuk dihasilkan udara yang lebih bersih lah, untuk di remove negatif ion dalam udara di rumah. Tapi benda ni kita nak explain dekat customer, kita explain bila perlulah, bukan kita terus nak cakap macam tu lah, nanti orang pening lah, bunyi macam sains sangat. Okay, kemudian benda ni kita boleh explain dekat customer kita, Ultra PM 2.5. So PM 2.5, PM ni benar tu. Yang penting dia bukan Prime Minister, bukan Perdana Menteri. PM ni adalah particular matter ataupun particles matter ataupun pollution apa entah kan, pollution matter tak silap saya. So ini adalah untuk sektor penapisan udara ni, ataupun macam orang yang buat company yang buat aircon dan sebagainya. PM ni adalah satu measure lah, satu jenis measure untuk kita nak tahu sehalus mana kotoran yang dapat ditapis oleh sesebuah penapis udara tu. So macam kita gunakan teknologi PM 2.5. So sebelum ni kita gunakan teknologi HEPA. HEPA ni digunakan lagi oleh company lain macam Koei. Tapi kita gunakan HEPA juga dulu. Tapi kita yang dulunya HEPA, kita dah upgrade lah kepada Ultra PM. So Ultra PM 2.5 ni kalau orang tanyakan apa beza dengan HEPA, kita punya ni memang HEPA tapi upgraded version, lagi baik daripada HEPA sebab dia boleh tapis dengan lebih halus. So tengok dalam gambar rajah ni kan, PM 2.5 ni macam ni lah, 1/28 daripada sehelai rambut. So kalau sehelai rambut kita ni pun dah cukup halus, Ultra PM 2.5 ni lagi halus. Okay. Sorry. Okey, kemudian kita pergi kepada next point. Kita ada servis berkala. Setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan kita punya penapis udara akan diservis lah oleh RDS yang terlatih. So pertukaran filter yang baru akan dibuat setiap 4 bulan. So semua ni adalah percuma. Ini antara sebab kenapa orang nak kena guna penapis udara kuku lah. So kalau kita punya kontrak selama 6 tahun, walaupun kita punya customer kata kan, lama lah kalau kita guna penapis udara kuku ni 6 tahun, tapi dia tak perlu risau. Dalam tempoh 6 tahun ni, kalau ada sebarang masalah, kuku akan tanggung. Kalau nak tukar filter yang baru, kuku akan belanja filter yang baru sebab kita dah bayarkan setiap bulan.
Kalau kita perlukan servis, memang kuku akan datang rumah untuk servis lah setiap 4 bulan. So benda ni kita akan, customer akan dapat sampai dia habis bayar. Kemudian antara kelebihan lain penapis udara kuku adalah sensor kita. Kita ada smart sensor. So sensor ni untuk orang yang belum ada penapis udara, apa yang korang boleh bayangkan lah, dekat rumah kita ni, dia punya kondisi udara tu dia berubah-ubah. Ada masa udara dalam rumah kita ni okey. Ada masa udara dalam rumah kita ni tak bersih, tak okey. Disebabkan oleh pencemaran dan macam-macam faktor lain lah kan. So, penapis udara kita ni, dia akan berubah-ubah color dia ni, lampu dia ni, bergantung kepada kebersihan udara dalam rumah. So, kalau kita tengok tiba-tiba kita punya penapis udara ni tukar color jadi warna merah, itu bermaksud udara dalam rumah kita ni tak bersih. Tapi kalau kita tengok dia punya lampu tu sentiasa warna biru ataupun warna hijau, warna teal tu kan. So itu maksudnya udara dalam rumah kita tu dalam keadaan yang okey lah. So indikator ni dia akan berubah setiap masa. Lagi-lagi lah kalau macam saya, contohnya saya keluar rumah, saya pergi kedai ke apa semua, saya balik rumah, kadang-kadang penapis udara ni tiba-tiba dia akan berfungsi dengan cepat. Dia dapat kesan kotoran yang ada dalam udara sebab dia ada sensor dalam tu. Okey, kemudian kita ada pelbagai mode pintar. Kita ada mode pintar, ada banyak lah. So kita tekan yang auto mode ni untuk auto sterilization mode, turbo mode. Kita ada banyak mode. Nanti benda ni akan diterangkan lah oleh kita punya MD. Kita punya MD tu adalah kuku natural doctor. So natural doctor ni tugas dia adalah untuk nak pasang penapis air dia, penapis udara dekat rumah customer. So dia akan explain cara nak guna dia. Tapi jangan risau kalau you all ada dapat customer tapi kita punya MD contohlah dalam keadaan dia tak explain, dia tak bagi tahu yang ni untuk apa, ni untuk apa. Kita ada video yang kita boleh bagi kepada kita punya customer. Just tunjuk dekat dia video tu je. So sebab dalam video tu ada MD dia terangkan juga dekat customer yang baru pasang penapis udara. So benda tu sama je lah. So nanti senang. Kalau dalam video tu dia ada tunjuk. Turbo mode tekan benda apa, baby mode tekan benda apa, room care mode tekan apa, zero dust mode nak kena untuk apa. So benda tu akan diterangkan dalam tu. Okey. Kemudian harga mampu milik. Harga bulanan serendah RM75.47 sahaja sebulan untuk penapis udara kuku C model. So penapis udara kita ni tak mahal, RM75 je sebulan. Tapi sekarang ni kita ada promo kan, RM66 sebulan. Kita ada promo apa nama dia? Incredible promotion. So dengan promosi tu, customer dia dapat beli pasang penapis udara kuku ni pada harga RM66 sebulan. So bagi saya sangat murah lah. Even dekat rumah parent saya pun ada pasang juga sebab kita ambil promotion ni. RM66 je sebulan. Okay, so kita akan pergi last kali kepada 4 jenis penapis udara kuku. So buat masa ni semua clear berkenaan dengan kenapa nak kena guna penapis udara. Ada sebarang soalan ke? Ada soalan dekat chat box. Apa soalan dia? Kak Zu guna cooker hood sekali tak masa masak? Yang tu kan? Yang bawah Kak Zu tu. Mode apa? Sensor mode. Apa ni ada dekat semua penapis udara kuku? Yes, ada dekat semua. Semua sekali ada. Okay. Alright. So kita pergi kepada penapis udara kita yang pertama. So saya terangkanlah ini semua penapis udara kita. Yang pertama sekali kita ada C model air purifier. So C model air purifier ni dia senang kata penapis udara kita yang paling basic lah. Yang paling basic, yang paling murah. Tapi murah-murah pun bukan maksudnya murah tu tak bagus. Murah
Murah-murah pun kita punya masih lagi gunakan filter Ultra PM 2.5. Cuma dia basic je lah. Dengan dia punya keluasan dia tu boleh cover sehingga 400 square feet. 400 square feet ni dalam kalau kita duduk rumah apartmen lah, rumah kondo sekarang ni, biasanya kalau rumah-rumah apartmen, rumah kondo, ruang tamu tu sekitar 200 ke 300 square feet. So dia boleh cover lebih daripada tu lagi. Okay. So ini adalah dia punya unique selling point. So saya just baca je. 7-level filtration system, futuristic features, voice control and smart timer, energy saving efficiency, certified by Clean Air Mark by the Korean Air Cleaning Association. Seterusnya toxic air purification. So dia boleh tapis sekali lah bahan-bahan bertoksik dalam udara. Kemudian Coco Plasma Ionizer. Kita ada room care purification dengan cleanliness indicator. Indicator tu yang saya sebut tadi lah, yang color-color berubah-ubah tu kan. So penggunaan tenaga elektrik hanyalah 33 watt. So kalau customer dia kata boleh ke pasang 24 jam tak bazir elektrik ke? So kita boleh kata penggunaan elektrik sangat kecil, 33 watt, mungkin sebulan tu habis dalam RM45 je. Mungkin sebulan habis dalam RM45. So tak berapa signifikan lah penggunaan tenaga elektrik dia. Okay. Berat 7.4 kilo dan bawah penapis udara ni ada roda. So macam orang yang dia nak alih-alih kan, ada masa dia nak letak dekat bilik, ada masa dia nak letak dekat ruang tamu. So kita just boleh tarik ataupun tolak je penapis udara. Semua sekali, bukan si model dia tapi semua sekali. Okay, so ini dia punya filter. Okay, kita boleh tengok dalam ni. Kita ada level 1. Saya explain yang apa ni si model ni. Yang lain-lain tu kita just go through je. Yang pre-filter ni adalah filter yang pertama lah. Kita tengok yang belah kiri sekali kan. So filter yang pertama ni, dia macam filter aircon kita. Siapa yang ada pakai aircon dekat rumah, kita tengok ada satu lapisan filter tu. Filter tu dia menapis sabuk kan. So filter pre-filter ni dia lebih kurang macam tu fungsi dia. Dia tapis habuk-habuk yang halus ataupun bulu-bulu haiwan. Saya pernah sekali dulu, saya sewakan saya punya rumah sewa dekat Shah Alam. Saya ada customer lah. Saya ada tenant. Saya pun tak pasti, saya pun tak tahu masa dia duduk dekat rumah sewa saya tu, dia pergi beli kucing. Saya bukan anti kucing. Cuma disebabkan oleh tenant tu dia tak berapa menjaga sangat saya punya rumah sewa masa tu. Menyebabkan rumah tu memang teruk lah dengan bau haiwannya. Lepas tu bila saya buka saya punya aircon tu, dekat kawasan filter tu tebal gila bulu kucing. Memang orang kata sekilo bulu kucing atas tu. Memang sangat tebal lah bulu kucing yang melekat dekat filter tu. So kita boleh bayangkan lah, kalau gunakan penapis udara kuku, benda tu lah yang akan disedut oleh kita punya penapis udara lah. Pre-filter kita ni dia dapat tapis benda-benda yang halus lah, benda-benda yang halus. Okay. Kemudian kita ada harmful gas easy filter. Ini fungsi dia adalah untuk eliminate sulfur dioxide and nitrogen dioxide. So benda ni ditukar setiap 4 bulan sekali. So benda-benda yang kira bahan-bahan bertoksik dalam udara ni, dia ditapis oleh harmful gas easy filter S ni. Kemudian kita ada deodorization filter, granular activated carbon. Okay, so benda ni dia dapat buanglah bau-bau yang kurang menyenangkan. Pada masa sama dia eliminate ammonia, acetic acid dan sebagainya lah yang macam ditulis dekat dalam ni. Benda ni ditukar setiap 12 bulan dan Ultra PM 2.5 filter. Yang ni yang saya sebut tadi kan, yang dulu kita gunakan HEPA, sekarang kita gunakan Ultra PM 2.5. So benda ni dia dapat tapis kotoran dalam udara dengan lebih halus lagi lah. Okay, ini ditukar setiap 12 bulan juga. So siapa yang gunakan penapis udara, siapa yang baru beli ke, contohlah yang tak ada lagi EPA tadi tak ada kan, contohlah EPA beli penapis udara kuku ni. Kalau boleh try, masa beli tu kita ambil gambar masa baru pasang. Kita ambil gambar Ultra PM 2.5 ni masa baru pasang. Lepas 1 tahun, EPA ambil gambar balik sekali lagi Ultra PM 2.5 ni, akan nampak perbezaan yang sangat ketara. Sebab mula-mula kita beli warna putih, lepas setahun kita akan tengok filter tu dia jadi warna hitam. Okay.
Alright. Ini adalah kuku air purifier C humidifier lah. C+ humidifier. So ini dia sama macam C model tadi, tapi dia ada tambahan lah, dia ada fungsi humidifier. Humidifier tu untuk nak melembabkan udara dalam rumah lah. Cuma jangan salah anggap bahawa benda ni sama macam yang orang guna yang living punya benda yang keluarkan benda air tu kan. Dia tak sama. Dia humidifier ni untuk letak air saja, bukan untuk nak letak macam essential oils dan sebagainya lah. Benda tu tak boleh letak. Yang ni dia lebih kepada nak bagi kelembapan kat kulit macam tu lah. Dia bukan untuk bau. Okay. Alright. Kemudian kita ada B model cordless. Dia lebih kurang je macam yang tadi, tapi kelebihan dia kita ada fungsi cordless. So saya guna benda ni juga. Yang bestnya kalau kita guna yang cordless ni, kita boleh alihkan benda ni pergi ke mana-mana dalam ruang kat rumah kita tu kan. Kita nak letak dekat dapur ke sini ke sana ke. Kalau kita tak pakai wire pun boleh. Satu lagi saya suka B model cordless ni sebab dia punya ruang filter dia tu lebih besar daripada C model. So dia sekitar 1.5 kali ganda lebih besar daripada C model punya filter. So kalau macam ada bajet lebih, ambil B cordless ni pun okey. Okay. Kemudian kita ada D model. So D model ni dia kelebihan dia adalah dia penapis udara yang besar lah. So dia punya ruang untuk dia nak cover tu lebih besar, sekitar 710 kaki persegi. Okay. So kalau kita perasan kan, bentuk dia macam silinder macam ni. Dia bentuk dia silinder sebab dia punya tapisan 360 darjah. Dekat sekeliling dia boleh tapis. So benda ni biasa kalau orang dia dah duduk dekat rumah yang macam besar-besar sikit ataupun dia memang nak sekali beli dapat yang puas hati terus kan. So dia akan ambil yang D model ni lah. D model ni memang nampak lebih besar lah daripada yang lain. Okay. So ini yang paling besar. Dia punya jenis filter pun berbeza. So korang jangan risau. Benda-benda ni dia ada video-video dia, kita boleh tengok dekat YouTube. Macam mana bentuk dia dan macam mana cara guna dia dan sebagainya. Ada agent team saya pun ada yang buat video tutorial macam mana cara gunakan D model ni. So penting untuk kita fahamlah berkenaan dengan penapis udara ni. So satu lagi saya ada saranan lah untuk NM yang ada dekat dalam ni. Dalam kita punya kelas hari ni, saya punya saranan satu, try buat satu video berkenaan dengan penapis udara yang ada dekat rumah korang. Just record saja macam mana cara nak pakai penapis udara ni. Ataupun kita boleh record video apa kelebihan dia, apa semua itulah. Just untuk kita nak mudahkan kita bagi dekat agent kan, dekat kita punya NE, supaya kalau NE dia nak explain dekat customer, diorang boleh hantar selain daripada copywriting, diorang hantar sekali video pendek yang korang buat lah. So benda ni sangat-sangat membantulah sebab bila kita hantar gambar tu kita boleh nampak gambar, tapi bila kita hantar video memang boom lah, memang orang akan nampak rasa confident terus nak beli. Macam tu. Boleh Alright, so ini adalah filter dia. Filter dia memang berbeza lah. So benda ni memang nak kena tengok video, korang tengok video baru faham macam mana bentuk dia. Okay So saya just go through je untuk jenis dia punya filter ni. So dia punya ni biasanya lah kita punya agent ataupun customer akan tanya, kenapa kalau C model dengan B model cordless ada 8 level filter, kenapa kalau D model dia besar tapi dia punya level tu sikit. Sebenarnya dia tak berapa ni pun, benda tu dia tak berapa signifikan sangat sebab penapis udara yang D model dengan yang lain-lain tu dia punya jenis tu berbeza. Macam ini dia jenis silinder tau. Dia tak sama macam yang flat macam tadi tu. So sebab tu dia punya engineering dia tu berbeza sikit. Lepas tu fungsi dia, semua yang ada dekat situ pun ada dekat sini juga. So itu je penjelasan ringkas yang saya boleh share lah. Okay, kemudian ini adalah coverage penapis udara kuku. Yang C model dengan C humidifier dia boleh pergilah sekitar 402 square feet. Kiraan dia sekitar 20 kali 20 kaki lah.
Ruang tamu kalau rumah-rumah teres zaman sekarang pun rasanya lebih kurang macam ni juga, 20x20. Ataupun kecil lagi. B-model cordless pun lebih kurang 20x22. Kalau D-model ni dia besar. Kalau macam kita punya ruang tamu tu besar, so guna D-model je. C-model ni kalau ialah jenis yang ada rumah ada banyak bilik apa semua, C-model mungkin kita boleh suggest guna kat dalam bilik, D-model letak kat ruang tamu. Tapi dia tengoklah rumah orang, setiap orang berbeza kan. Ada orang rumah dia besar, ada orang rumah dia sedang-sedang, ada orang rumah kecil. Kalau yang duduk kat rumah studio, macam saya ada rumah studio sebuah, rumah tu memang besar dia 400 square feet je. So saya guna C model pun dah cukup lah. Macam itulah. Okey, kemudian ini adalah kelebihan penapis udara kita dah explain tadi. Okey. So ini poster lah saya dah bagi dah dekat dalam group sebelum ni. Kalau NM pun rasanya mungkin dah bagi kot dekat korang punya team kan. Poster ni. So kalau NM ada yang masih, kalau ada ini tak ada lagi poster ni, korang just request dekat korang punya NM sebab saya ada share dengan dengan group NCM lah benda ni. So ini poster yang terkini lah, RM66 je sebulan untuk fungsi model. Poster ni saya buat ada tujuan ni. Yang poster kanan ni saya buat lebih kepada untuk untuk customer yang dia nak tahu apa latest promotion. So dia tengok poster yang kanan ni lah. Tapi yang belah kiri ni, dia lebih kepada customer yang dia nak tahu apa benda dia punya specification pada penapis udara tu. So saya yang belah kanan saja yang saya akan update selalu, tapi yang belah kiri ni memang saya akan fix lah macam ni je. So korang kalau boleh just hantar je lah dua-dua poster ni, so senang lah untuk customer dia nak buat reference kan. So ini kita punya penapis udara, features dia. Okay, so inilah empat-empat ni video. Penapis udara untuk orang yang boleh kucing. Tak duduk situ, sejuk. Duduk situ. Kenapa kucing duduk atas tu? Sebab dekat situ, udara dia akan naik ke atas. Penapis udara kita ni, dia sedut dia punya kotoran dalam udara tu dan dia akan tembak ke atas. So kalau kucing ni dia duduk atas ni memang dia akan rasa sejuk lah. Kalau kita ada anak-anak kecil pun, kadang-kadang bila penapis udara tu dia berfungsi dengan cepat, dia punya motor tu bergerak laju, angin akan kuat tau. So biasa budak-budak dia sukalah letak kepala dia supaya tengok rambut dia terbang-terbang kat situ kan. Okay, so ini contoh lain pula. Korang isap rokok kan, mula-mula biru, lepas tu dia berubah jadi warna merah dan dia punya sedutan akan terus jadi laju lepas tu. So dia punya sensor tu memang sangat cepat lah. Okay, so ini adalah penapis udara D model kita. D model. Tebal kan habuk tu. Ini saya rasa mungkin dah sebulan tu dia tak bersihkan. Kalau nak tengok tebal-tebal ni dia bergantung juga atas rumah tu tau. Kalau rumah tu memang saya rasa lah kalau jarang vacuum ke, jarang sapu ke, memang potentially jadi lebih teruk lah, lebih cepat dia teruk. Ataupun kalau location rumah kita tu dekat tempat yang tempat yang dia banyak membiarkan habuk, dia akan cepat lah jadi macam tu. Okay. Habuk-habuk yang dibuang guna tangan ni. So benda ni kalau kita tak pakai penapis udara, so benda-benda ni lah yang akan masuk dalam ruang pernafasan kita. Itu biasa ejen-ejen kuku dia sebut benda-benda ni lah. Benda ni dia akan masuk ke ruang pernafasan kita. Tapi betul tau. Sebab tu bila kita gunakan penapis udara, dia dapat kurangkan lah risiko udara yang tak bersih ni masuk dalam ruang pernafasan. Alright, so ini. Alright, nak tunjuk perbezaan filter yang C model ni. Saiz dia macam ni. Jadi kita dah guna lah berapa lama kan. Habuk pun dah banyak dekat. Ini beza C model dengan D model habuk dekat. Cuma kita nak bandingkan dari saiz filter antara kedua-dua penapis udara ni. Nampak ni? C model, ini defaultless. So nampak dia hampir 1.5 kali ganda, dia besar.
Okay, so sebab tu kita sarankan gunakan B-model cordless ni sebab dia punya permukaan untuk dia nak sedut tu dia lebih besar tau, nampak? Permukaan sedutan dia lebih besar, so korang akan dapat kalau macam korang pentingkan pembelian yang lebih baloi lah bagi saya, kalau ada bajet please ambil B-model cordless. Tapi kalau rasa nak guna tapi bajet kurang sikit, ambil C-model pun okey. Sebab apa? Korang tengok kat sini, kita guna C-model ni pun dia punya habuk bukan main banyak je melekat tau. Banyak melekat. So benda ni memang working dan korang bayangkanlah benda ni kalau dia masuk dalam hidung kita untuk kita bernafas, so benda tu tak sihat lah. Alright, okay semua. Alright, saya just nak share satu lagi. Kalau ini satu strategi lah saya boleh share kat korang kan. Kalau ada customer dia kata dia berminat nak beli B-model cordless ataupun D-model, so B-model cordless harga berapa sebulan? 140 kan? B-model cordless harga RM140 sebulan. Ada juga NE saya, dia punya kebijakan dia lah. Apa yang dia buat, ada customer dia nak beli B-model cordless harga RM140 sebulan. Lepas tu dia cakap dekat dia punya customer, "Kak, why not kalau akak ambil C-model 2 biji?" C-model 2 biji baru baru harga dalam 140, 150 macam tu kan. So dapat 2 biji penapis udara kuku lah, dengan harga yang lebih kurang sama je. So kita boleh juga pitch kita punya customer macam tu. So dia daripada dia beli satu D-model harga 110, sekarang ni harga C-model 166 kan. Kalau kali 2 barulah RM122, beza RM10 tapi dapat 2 filter. Kalau dia ambil yang dia ambil macam model B-model cordless harga 140, dia dapat satu je penapis udara. So gitulah, kita boleh juga try pitch macam tu dekat kita punya customer. Okay. Ni filter dekat rumah saya Tengok ni habuk dia tebal macam mana. Ni habuk halus ni. Kita tengok, kita gentle dia ni. Agak-agak kalau masuk dalam hidung kita, masuk ke dalam paru-paru, agak-agaknya macam mana keadaan badan kita. Kalau anak-anak yang selalu kerap sema-sema, batuk, yang especially ada asma, ada masalah kulit, kadang-kadang disebabkan habuk halus ni lah. Ni sebab habuk ni. Yang ni bukan sebab tak cuci habuk, tapi disebabkan habuk halus di udara ni kita tak boleh nak kawal. Lagi kalau orang yang jenis yang jarang-jarang sapu rumah, lagilah dahsyat. Okay, hai. Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak bersihkan pre-filter air purifier di model. Pre-filter ni adalah filter pertama sekali yang dalam model tau. Ini you kena cuci sendiri setiap 2 minggu. Kalau filter lain-lain tu aku akan tukar setiap 4 bulan. You buka ni, senang je. Just tarik macam ni. Tarik macam ni. Tengok. Ni I baru cuci I baru cuci 2 minggu lepas tau. Okay, so you nampak You nampak. Dekat sini you akan nampak first kali habuk yang terperangkap kat sini. Sini adalah habuk yang paling kasar sekali. So you buat macam ni. Then tarik je. So dekat sini you can see that kalau you tak pakai penapis udara, inilah udara sebenar yang you hidup setiap hari. You sediakan siap-siapnya penyapu-penyapu sebab kau tak tekan perkembangan. You juli terus sapu je. Tengok tu. Kalau tak, you boleh lap dulu. Sebab lepas ni I akan basuh dekat toilet. Mula terbang dulu habuk dia. Benda ni tak nampak tau dengan mata kasar. Sebab udara ni particles dia kecil, tak nampak. You nampak macam from your naked eye, you nampak macam udara you bersih. Tapi sebenarnya inilah yang you sedut setiap hari tau. Kalau tak pakai penapis udara. Setiap 2 minggu tau buat video ni. Yang lain ni, yang filter lain, yang ni jangan sentuh. Yang lain-lain ni nanti kuku yang akan tukarkan untuk you, dia akan bersihkan itu. Tengok ni. Okay, so filter tu, yang pre-filter tu sahaja yang kita akan bersihkan lah setiap 2 minggu ataupun setiap sebulan tu. Dia bergantung lah pada rumah tu macam mana kan. Setiap 2 minggu kita akan tukar, kita akan bersihkan. Lepas tu,
lepas tu yang bahagian belakang-belakang, yang filter-filter lain, itu kuku yang akan buat lah. Okay, hai. Bukan daripada you punya perabot ke apa? Ni daripada udara. So, you bersapu. Nampak Yang ni kalau dia basuh dia akan lebih bersihnya. So itulah dia, saya rasa penapis udara ni memang keperluan sekarang. Dia bukan luxury dah tau. Dia sekarang ni adalah keperluan semua orang. So kalau tak pakai tu, just imagine you punya children, you do apa? Kalau you sendiri allergic dengan habuk ke apa, itulah sebabnya, you nampak sebabnya kenapa. Okay? That's all, thank you. Alright, alhamdulillah. So itulah kita punya sharing pada hari ini berkenaan dengan pelapis udara kuku. So okay, saya just baru nak baca bahagian komen kan bawah ni. Nak poster, okay, poster nanti boleh minta dekat NM. Di model pun tak perlu wire. Di model dia ada wire. Di model cordless je yang tak ada wire. Okay. Saya letak belon kat atas, belon akan berpusing-pusing. Biasanya betul macam tu. Kalau anak-anak biasa kalau dia ada belon kan, dia letak penapis udara, memang benda ni dia akan berpusing-pusing lah dekat atas. Okay, servis sendiri, okay, pre-filter sahaja yang servis sendiri, betul. Okay. Yang tu baru. Okay, alhamdulillah. So tamat kita punya perkongsian pada hari ini. So sebelum kita tamatkan, ada ke sebarang soalan berkaitan penapis udara yang korang nak tanya? Ada benda yang mungkin tak clear ke? Ambil dan tak ambil korang. Okay. So siapa, macam Kak Zu cakap lah kan, penapis udara ni siapa yang boleh, siapa yang tak ada lagi, saya sarankan lah just korang pertimbangkan berdasarkan apa yang saya share tadi. Kalau korang rasa benda tu dia dapat membantu diri kita, saya rasa it's okay untuk ambil. Sebab satu, penapis udara ni memang dia ada kebaikan dia. Especially dari sudut kesihatan, dari sudut habuk sebagainya. Dan yang kedua, bila kita ada penapis udara, kita nak jual lagi senang. Itu yang saya boleh confirm lah, insyaAllah. Bila kita tak ada barang tu, memang kita boleh jual. Bukan syarat nak menjual kena ada barang tu. Tapi bila kita dah pakai, kita akan percaya dengan barang tu. Kita akan percaya memang betul benda ni membantu. So itu saya punya saranan lah. Kalau siapa yang betul-betul dia nak fokus, dia nak jual penapis udara kuku ni, just beli. Sebab nanti korang akan dapat balik commission pun. Kalau kita beli kan, contoh this month kita beli satu penapis udara dan kita jual lagi 4 biji ataupun kita jual lagi 9 biji penapis udara, dah balik modal dah lepas tu kan. So at least kita, yelah, bila kita pakai, kita nak jual memang lagi senang lah, insyaAllah. C+ wajib letak air ke sebelum on? Tak wajib. Kalau tak letak pun tak apa. Kalau air habis, kalau tak ada air dalam tu pun tak apa. Dia still okay. Dia okay je, tak ada masalah. Tak rugi invest satu untuk penggunaan rumah sendiri. Yes, betul. Okay, so saya anggap mungkin dah tak ada soalan lain. So semua orang kalau boleh, saya punya saranan lah, please ambil satu pelapis udara ni supaya kita boleh rasa sendiri kebaikan dia, dan satu lagi supaya dapat memudahkan kita untuk nak menjual. So kalau kita tengok dalam grup, dalam kita punya malam ni, kita punya kelas ni, macam saya sendiri, saya guna penapis udara sejak 3 tahun yang lepas. Memang saya dengan isteri, bila kita orang nak pitch orang untuk beli penapis udara, kita orang tak ada masalah nak pitch dekat orang sebab kita orang tahu benda ni memang dia working, memang benda ni bagus. Tapi bila kita tak ada, kita boleh cerita hanya berdasarkan experience orang lain. Kita hanya cerita berdasarkan experience orang lain yang dah pakai. So itu pun still okay, tapi tak cukup powerful lah bila kita share daripada kita punya pengalaman sendiri. Dia punya aura tu lain macam. Orang akan dengar kan, memang bersungguh betul lah, budak ni dia explain dekat aku kan, mesti dia ada penapis udara ni gitu. Alright, okay, so kita ambil gambar dulu boleh?
sama-sama sebelum kita